Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tuan Yang Dipertua, saya nak tanya Tuan Yang Dipertua, kerana soalan-soalan yang saya terima daripada ahli yang berhormat, ada yang tak ada dalam dewan, ada yang ada dalam dewan. Tak sempat. Ada yang dalam dewan. Yang tak ada dalam dewan boleh berjawapan secara bertulis. Tak payah jawab boleh. Jawapan secara bertulis. Okey, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya akan jawab kepada perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh kawan-kawan saya. Semua ni kawan-kawan saya ahli yang berhormat daripada wilayah persekutuan. Mereka selalu membantu saya sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Dan mereka senantiasa bersama dengan saya untuk kita majukan wilayah persekutuan. Jadi saya fikir saya akan jawab perkara-perkara yang telah dibangkitkan, khususannya terhadap masalah-masalah yang mengelirukan rakyat, yang mereka bawa khususannya untuk memberi satu persepsi di mana rakyat fikirkan kementerian saya ini melaksanakan kerja-kerja yang tidak bertanggungjawab dan tidak melaksanakan amanah. Jadi itu yang saya akan jawab soalan-soalan seberikan. Ada niat jahat, Tuan Yang Dipertua. Yang pertama sekali yang Tuan Yang Dipertua, saya ingin menjawab berkenaan dengan kawan saya daripada Ceras yang telah bangkitkan berkenaan dengan tanah-tanah yang telah dijual. Walaupun beliau tak ada, tapi saya nak jawab. Saya bagi pihak. Saya bagi pihak. Oleh kerana pertanyaan yang telah disoal dalam dewan ini memberi satu persepsi yang kurang baik terhadap Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga Dewan Mendarai Kuala Lumpur. Barangkali beliau tidak faham ataupun tidak tahu apa yang telah kita laksanakan demi untuk kebaikan rakyat. Percayalah, apa yang kami laksanakan ini adalah untuk kebaikan rakyat. Untuk malam yang berhormat Ceras, saya nak beritahu bahawa antara tanah yang telah kita jual ialah mengikut apa yang dikehendaki. Walaupun ada yang berhormat telah minta kenapa tanah-tanah ini tidak dijual secara tender. Untuk makluman yang berhormat, dia berdasarkan kepada nilaian tanah apa di BKL jual, best used, yang dinilai oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Tanah JPPH, Kementerian Kewangan, dan kita akan tambah 20% atas nilai tanah semasa. Ini yang sebenarnya. Jadi janganlah ada persepsi mengatakan bahawa di BKL telah jual tanah dengan murah, dengan tidak tender dan sebagainya. Dan untuk maklumat yang berhormat Ceras juga, saya telah pun mengambil tindakan terhadap pemaju-pemaju yang membeli tanah di BKL tetapi telah gagal memajukan tanah tersebut, dan kami telah menamatkan perjanjian dengan serta-merta. Dalam hal ini, di BKL telah mengenal pasti pemaju-pemaju yang berdaya maju, mempunyai prestasi kerja yang baik dan sumber kewangan yang kukuh untuk dilantik sebagai pemaju-pemaju baru. Pemaju-pemaju ini dikenakan nilaian harga baru dan disyaratkan membina rumah mampu milik untuk dijual kepada rakyat. Untuk makluman yang berhormat, Tuan Yang Dipertua, antara tanah yang telah ditarik balik ialah lot 548 Kampung Bukit Tangki Air, Kolam Semerah Padi, Jalan Kuari, Kuala Lumpur, daripada syarikat Flexible G2 Sdn Bhd kepada syarikat Pacific Mutiara Sdn Bhd. Pemaju baru akan melaksanakan pembangunan bercampur dengan 50% pembangunan dengan 200 unit rumah mampu milik 300,000 dan 200 unit rumah kos rendah 42,000. Tanah yang kedua, lot 148 Section 85A Bandar Baru Sentul, daripada Bintai Kinden Corporation Berhad kepada syarikat Sinar Juta Sdn Bhd. Pemaju akan membina 100% rumah mampu milik sebanyak 350 unit bernilai RM300,000. Fasa 4, tanah yang ketiga, Fasa 4C, lot PT 26627, Mukim Batu Jinjang, daripada Federation Holdings Sdn Bhd kepada Pakatan Melewa Sdn Bhd. Pemaju akan membina 720 unit rumah mampu milik bernilai RM300,000 dan 200 unit bernilai ringgit Malaysia RM188,000. Selain daripada itu,
Dewan Bandar Kuala Lumpur juga telah mengambil inisiatif untuk menyediakan lebih banyak rumah kos rendah bernilai RM42,000 dan kos sederhana rendah yang akan dilaksanakan oleh Sentul Raya Sembilan Berhad di Sentul. Kesemuanya berjumlah 500 unit. Di samping Faber Vista Sembilan Berhad akan membina 300 unit rumah kos rendah di Kampung Pandan. Inisiatif yang lain ialah membina rumah-rumah mampu milik yang mempunyai fasiliti bertaraf kondominium seperti projek perumahan mampu milik Pandan Mas dan Pandan Mas 2. Yang bolehkan golongan berpendapatan rendah dan kaki tangan sokongan di BKL untuk membeli rumah mampu milik di bawah RM200,000 tetapi mempunyai fasiliti bertaraf kondominium ini, di BKL sedang merancang untuk membangunkan di Taman Metropolitan Kepung berjumlah 1,450 unit. Dan insyaAllah kita akan jual rumah ini dengan harga RM188,000. Berkenaan dengan isu 6 tapak tanah. Boleh tanya? Biar saya habis boleh tak? Boleh saya habis tak? Rumah mampu milik. Okey. Disebut tadi. Boleh? 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 Okey. Ya, sila. Terima kasih. Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri. Wah, saya dengar banyak rumah mampu milik bertaraf kondominium akan dibina. Jadi macam mana mereka kena beli kereta? Di semua tempat-tempat Kepung ke, Kampung Pandan ke, semua tempat ni tak ada LRT. Bas pun mungkin jarang melalui. Jadi macam mana kita menyelesaikan masalah pengangkutan untuk orang miskin? Hei, ini dari baling ayu diamlah baru masuk mau buat bising sekarang. Tuan Dan Ketua, inilah masalah persepsi Tuan Ketua. Bila kita bangun rumah-rumah ini, percayalah, akhirnya kita juga akan memberi peluang kepada rakyat untuk menaiki kenderaan-kenderaan awam. Kita juga sedang merancang bagaimana nak memperbaiki kemudahan ataupun kenderaan awam di seluruh wilayah persekutuan. Selain daripada sistem bas, sistem MRT, sistem LRT, sistem monorail, kita juga sedang merancang bagaimana kita nak mengatasi masalah-masalah kesesakan di dalam kota, khususannya di pusat bandar sendiri dan tempat-tempat yang kita bangunkan perumahan ini. Kalau ikut Yang Berhormat Daripada Seputih, kalau kita tak boleh sediakan pasarana ataupun sediakan tempat-tempat ataupun pengangkutan awam ini, kita jangan bina rumah. Jadi biar mereka duduk di bawah-bawah jembatan atau di tepi-tepi sungai. Adakah itu cadangan Yang Berhormat? Saya tak tahu. Tapi kerajaan ini ialah kerajaan yang bertanggungjawab. Kita akan menyediakan sebanyak mungkin rumah untuk rakyat ada bumbung. Okey? Jadi ada rancangan lah. Ada rancangan baru tentang trafik lah kan? Pengangkutan awam. Ada. InsyaAllah. Yalah, mesti sebut lah. Ada dengan kereta lembu dari baling. Ini betul. Berkenaan dengan isu 6 tapak tanah di BKL yang dibangkitkan oleh kawan saya daripada Ceras, walaupun dia tak ada saya nak jawab. Kerana ini membawa satu persepsi yang kurang baik, khususannya bagi kementerian saya dan Dewan Bandar Kuala Lumpur. Dan kadang-kadang dia, selain daripada persepsi, dia juga akan menjadi fitnah. Menuduh kerajaan Barisan Nasional ini tidak bertanggungjawab. Jadi saya akan jawab. Boleh Tuan betul? Sila. YB fitnah PAS boleh? Saya tak pernah fitnah PAS, Yang Berhormat. Persoalan saya dengan PAS, saya akan selesaikan dengan PAS. Pada saya, PAS adalah parti ajaran sesat dan parti memesongkan akidah. Itu pada saya. Kita boleh berdebat. Datuk, tak apa. Tarik balik. Datuk, tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Kalau tidak kami akan kacau. Section 19 Jalan Lombok Mukim Bandar Kuala Lumpur. Datuk, tak ada kena-mengena dengan jawapan. Kenapa menteri perlu mengeluarkan kataan begitu? Yang dia tanya apa? Ya, sekejap. Siap. Ulama ni diam, senyap. Jawab Cerita soalan yang betul lah. Tak betul. Cerita yang betul. Tak betul. Ini tak Tarik undi balik. PAS, tak masuk syurga. Tarik balik. Orang Tarik balik. Allah imamkan tak Tarik tuntas. balik. Tarik balik. Tarik balik. Tak sah. Tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Yang Berhormat Menteri, Kota Raja dan juga Top 16, ya. 22,
satu Tarik Jalan balik. Lombong Mukim Bandar Kuala Tarik Lumpur. balik, Yang ni betul, tarik balik. Syarikat Prano Property Development Sdn Bhd Yang ni dipilih betul, untuk tarik memajukan tapak berkenaan berdasarkan Tarik kepada balik. cadangan pihak pemaju Tarik tersebut balik. yang komprehensif dan Tarik balik. bersesuaian Tarik dengan balik. pembangunan kawasan Tarik berkenaan. balik. Pemaju akan membangunkan Tarik balik. pusat perdagangan baru Tarik balik. yang diharapkan menjadi Tarik pembangkit balik. kepada pertumbuhan Tarik kawasan balik. berkenaan. Tarik Pemaju- balik. Menteri, sekejap Menteri, sekejap. Ni, Kota Raja, Bukit Gantang dan Pasir Putih di bawah peraturan mana nak minta tarik balik ni? Ya, peraturan mana? Sebut peraturan mana? Ya, duduk. Ya. Ya. Kota Raja, saya benarkan, cuma saya nak minta peraturan mana? Sila. Sebelum tu saya mak dan Yang Menteri terus meneruskan jawapan. 36. 36-12. Sangka jahat. Sangkaan jahat. Datuk, ini Menteri betul. Wilayah jangan lupa. Menteri Seorang Besar ahli negeri tidak boleh apa, mengeluarkan Terengganu. sangkaan Dia jahat tuduh ke macam atas tu. sesiapa Tuan siapa Pimpinan ahli lain. Jawatan. Lepas 36. Pimpinan Agung dia tak jawatan ni. 36. Ini 12. bukan sangkaan jahat. Mana-mana Betul. ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan Tak, menghina siapa start majlis dulu? dan ahli itu boleh Siapa dirujuk start dulu? kuasa hak dulu. dan kebebasan Lubuk bagi yang kesalahan start itu. dulu. Laksmana Doremi. Tarik balik. Dek. Ya Muhammad semua duduk. Ya Muhammad duduk Ya Muhammad. Ya. Itulah speaker dah beberapa kali jelaskan, bagi tahu semua ahli-ahli dewan supaya jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sedap didengar. Dan sebenarnya beberapa kali juga saya bukannya memihak, ada juga pihak yang sebelah kiri saya juga menuduh parti kita sebelah kanan ni macam-macam angkara perkataan-perkataan yang juga tidak sedap didengar. Jadi selepas ini kucing, ya, mana kucing, ya. Jadi selepas ini, ya balik, ya kapal. Selepas ini saya nasihatkan juga semua sekali, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sedap didengar oleh kawan yang lain. Jadi sila Menteri. Ya, sila. Mic. Ya. Pemaju juga disyaratkan membina rumah mampu milik. Syarikat berkenaan ditawarkan pada tahun 2013 dengan harga 380 juta ringgit. Tidak termasuk tambahan 20% minimum guarantee profit. Keluasan tanah adalah seluas 31.9 ekar. Keadaan tapak terdapat klinik di BKL, stor penyimpanan jentera berat dan ringan milik di BKL dan pejabat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal JKM. Memandangkan kawasan ini merupakan kawasan membangun di mana penempatan jentera-jentera berat milik DBKL dilihat tidak sesuai lagi ditempatkan di situ. Kedua-dua jabatan itu akan dipindah dan ditempatkan semula di mana Jabatan Kejuruteraan di Taman Metropolitan Kepong. Di tapak yang sama akan ditempatkan juga stor kawalan vektor Jabatan Kesihatan dan stor sitaan dan kenderaan Jabatan Penguatkuasa, manakala Jabatan Kesihatan adalah di Pudu Hulu. Pembangunan baru bagi kedua-dua jabatan berkenaan akan dilaksanakan secara sistematik, berkomprehensif dan memberi lebih keselesaan kepada kaki tangan DBKL yang bertugas. Untuk tapak, untuk lot PT 9243 tapak Velodrome Jalan Ceras. DBKL telah menerima cadangan daripada Jekyll Trading pada tahun 2012 bagi membangunkan 3 blok menara pejabat 25 tingkat hingga 40 tingkat, ruang perniagaan 1 tingkat hingga 5 tingkat, gudang 1 tingkat hingga 5 tingkat, 2 blok asrama dan 4,695 petak letak kereta dan pusat penjaja. Setelah meneliti cadangan ini dan penambahan skop-skop baru antara penyediaan perumahan kos rendah dan perumahan mampu milik dalam komponen pembangunan sejajar dengan pembangunan di kawasan berkenaan.
Di samping keadaan semasa velodrome telah lama dan memerlukan penyelenggaraan yang tinggi, velodrome baru akan ditempatkan di Kompleks Sukan Bandar Tun Razak. Oleh itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah bersetuju dengan cadangan tersebut dengan nilai tanah yang dibuat oleh JPPH berjumlah 133 juta dengan tambahan 20% minimum guarantee profit iaitu 13.6 juta. Jumlah keseluruhan penjualan adalah sebanyak 146.6 juta ringgit. Lot 195, Jalan Pinang, Kuala Lumpur. Untuk makluman yang berhormat, penjualan tanah ini dilaksanakan secara tender terhad di kalangan 6 pemaju. Di kalangan pemaju yang berkelayakan yang telah mengemukakan surat minat kepada DBKL. Keluasan tanah adalah 1.32 ekar. Syarikat yang menawarkan harga tertinggi iaitu Cemara Land Sdn Bhd telah dipilih dengan nilai tanah RM2,525 sekaki persegi yang berjumlah 145 juta. DBKL juga tiada perancangan untuk membina bangunan DBKL di tapak berkenaan kerana tapak tersebut terlalu kecil dan tidak boleh menempatkan kesemua keperluan DBKL. Keperluan ini dirancang akan dipusatkan bersebelahan dengan Menara 1 DBKL. Tanah PT 188, Seksyen 48, Jalan Tun Ismail, Terminal Hentian Putrajaya. Penjualan dilaksanakan memandangkan keadaan Terminal Perhentian Putrajaya yang telah lama dan memerlukan penyelenggaraan yang tinggi. Kerajaan Persekutuan telah membina terminal bas yang bersepadu di Terminal Bersepadu Selatan (TBS) di Bandar Tasik Selatan dan pengusaha-pengusaha bas di Terminal Hentian Putra telah diberi notis untuk berpindah ke terminal tersebut. Penjualan ini juga berdasarkan kepada cadangan daripada pembeli untuk membangunkan kawasan berkenaan secara komprehensif dengan menghubungkan PWTC dan sebuah lagi tapak yang disebut oleh Yang Berhormat iaitu Lot PT 184 dan PT 201 Dewan Tun Razak 1 dan 2 yang mana PWTC telah menyewa daripada DBKL semenjak tahun 1998 lagi. Saya percaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemaju ini akan dapat berancangkan pembangunan ekonomi Kuala Lumpur dan dapat menarik pameran-pameran yang bertaraf antarabangsa ke situ. Lot 4 dan PT 107 HSD 118646 Seksyen 10 Jalan Tunku Abdul Rahman. Tapak ini pada asalnya dibangunkan oleh City One Sdn Bhd pada tahun 1990-an. Namun gagal meneruskan pembangunan mereka. DBKL telah menamatkan perjanjian penguasaan pada 3 Oktober 2003. Seterusnya, setelah sekian lama, projek tersebut terbengkalai. Pihak Monflex Sdn Bhd telah mengemukakan cadangan untuk membangunkan semula tanah tersebut. Walaupun mempunyai kekangan dari aspek keluasan tanah yang kecil, lokasi tapak yang agak tersorok dari segi frontage serta ada mempunyai laluan keluar masuk yang terhad. Ia juga selain itu pihak Monflex telah bersetuju untuk menanggung sebahagian kos cerucuk berjumlah 89 juta yang terdapat di tanah tersebut dan menyediakan ruang pusat penjaja bagi penempatan semula peniaga-peniaga sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman. Selain daripada dapat menyelamatkan projek yang telah terbengkalai ini, DBKL juga telah menerima pulangan yang lebih tinggi daripada Monflex, iaitu sebanyak 101.4 juta berbanding dengan City One iaitu 57.2 juta. Jadi janganlah ada persepsi yang mengatakan kita tidak bertanggungjawab. Tuan Ibu Ketua, satu perkara yang lucukan saya lagi, Yang Berhormat cerah juga tanya berkenaan dengan satu isu kenaikan pangkat seorang pegawai jusasi yang dibangkitkan. Saya rasa ini amat lucu. Kenaikan pangkat pegawai berkenaan adalah merupakan langkah penyusunan semula yang saya sedang lakukan. Kerana untuk makluman Yang Berhormat, DBKL merupakan agensi tertutup, closed service. Dan banyak pegawai-pegawai saya yang tidak boleh saya naikkan pangkat. Malahan saya masih lagi menunggu dari pihak JPA untuk meluluskan 1 lagi A, 4 lagi B, 6 lagi C dan 5 dan grade 54. Saya masih tunggu. Kerana saya sayang kepada pegawai-pegawai saya di DBKL yang kerja dengan tekus lembus.
Kalau saya tak beri peluang kepada mereka untuk mendapat pangkat yang lebih tinggi, mereka-mereka ini akhirnya akan berpencen dengan kadar yang rendah dan mereka juga tidak ada peluang untuk melaksanakan kehidupan yang lebih selesa. Jadi itu melucukan pada saya bila Yang Berhormat daripada Celas tanya berkenaan dengan seorang pegawai yang telah dinaikkan pangkat Jusasi. Untuk makluman ahli Yang Berhormat daripada boleh tanya. Ini Kuala Lumpur kamu bukan dari Kuala Lumpur, balik. Ya, Menteri. Menteri. Saya hanya nak tahu kenapakah kalau yang Ceras ini dikatakan fitnah ke ada apa, kenapa tidak jawapan ni bila dia buat sidang abah ataupun kenyataan yang Menteri harus jawab mungkin 2 hari selepas itu. Tunggu sampai sekarang nak buat kerana siap-siap. saya telah difahamkan oleh timbalan menteri saya. Dia minta saya jawab di Dewan. Maka saya jawab dalam Dewan lah. Okey. Nothing wrong? Nothing wrong. Saya cadangkan sebenarnya dia sepatutnya dibalas mungkin 2 hari selepas itulah. Jadi kena tunggu lama, maksudnya ada banyak persiapan perlu dibuat, jadikan dia jawapan cantik. Putih. Saya tengah cari soalan seputih sebenarnya. Saya tak tahu apa soalan seputih, tapi saya sedang cari soalan seputih. Sabar sekejap. Soalan seputih saya ingat. Menteri, boleh mencelah. Ya. Nanti ada. Before you nak mencelah daripada segambut, saya ada lagi satu perkara yang saya nak jawab, iaitu berkenaan dengan masalah kampung Cubadak tambahan. Ini juga telah memberi satu persepsi yang kurang senang. Kerana untuk makluman ahli yang berhormat, daripada Batu yang tak hadir juga, yang sebenarnya apa yang berlaku di kampung Cubadak tambahan itu ialah dilaksanakan oleh pihak pemaju melalui bailiff oleh pendaftar mahkamah yang disertai oleh pihak polis diraja Malaysia. Jabatan Penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut diminta untuk hadir, tetapi hanya berperanan sebagai pemerhati dan menyediakan perkhidmatan lori pengangkutan hanya sekiranya perlu digunakan untuk membantu urusan pemindahan. Walau bagaimanapun, selepas aktiviti perubahan selesai dibuat oleh pihak pemaju, perkhidmatan lori pengangkutan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak pun digunakan. Ini tidak ada kena-mengena yang mengatakan konon kami ini merupakan satu agensi yang tidak bertanggungjawab, satu agensi yang mengkhianati rakyat, satu agensi yang pengkhianat. Padahal ini ialah pemaju yang minta daripada perintah mahkamah, kami hanya facilitate saja. Itu untuk makluman Batu. Menteri. Yang kedua. Soalan. Kampung Cubadak. Kampung Cubadak dah selesai, bukan kena-mengena dengan saya yang berhormat daripada betul, Kota Raja. Tetapi gini, soalan saya gini. Penduduk di situ sudah duduk lebih daripada 50 tahun. Menteri bagi celahan. Tak bagilah. Tak bagilah. Kita tak boleh. Dewan Bandar Menteri tak boleh mengatakan tak ada kena-mengena. Tanah itu adalah tanah kerajaan. Kota Raja. Ya. Kota Raja. Dia begini, bila saya perhatikan, bila kita nak mencelah bawah peraturan 37(1)B ini, yang sedang berucap tak duduk, bermaknanya dia tak bagi laluan. Sebab tu saya tanya Menteri bagi celahan ke tidak? Saya minta maaf Datuk Speaker, sebab dia nak bagi tajuk baru. Saya kena cepat-cepat mencelah, nanti kata dah terlepas. Jadi takkanlah tak bagi. Saya nak tanya sedikit saja. Menteri. Sila. Ya, Terima kasih. Sila. Terima kasih. Sila. Yang Berhormat Menteri, Menteri tidak boleh mengatakan bahawa Kampung Cubadak ni tidak ada kena-mengena dengan Menteri Belayar. Tanah Kampung Cubadak ini pada asalnya adalah tanah kerajaan yang diduduki oleh peneroka-peneroka ini, yang dijemput juga oleh parti-parti politik pada satu masa dahulu. Seperti semua kawasan-kawasan peneroka bandar, yang mereka ini datang sebab dijemput pada ketika itu untuk mengimbangkan jumlah orang Melayu dan orang bukan Melayu di kota raya ini. Sekian lama mereka ini telah dijanjikan dengan tanah, tetapi sampai sudah tidak, dan akhirnya dalam pengetahuan itu mereka dah duduki kenapa tanah itu diberi kepada pemaju.
tidak menyelesaikan dahulu masalah mereka. Ini akan berlaku kepada semua kampung-kampung Melayu kampung-kampung warisan yang ada di wilayah. Ada lagi kampung Padang Balang yang akan menjadi mangsa seterusnya. Di mana tanggungjawab kerajaan? Kata nak tolong orang Melayu. Akhirnya mereka dihalau begitu. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kota Raja. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, Kampung Cubadak ni barangkali dia di Kuala Lumpur, tapi tanah bukan milik DBKL. Tanah milik penguatkuasa tanah wilayah persekutuan. Okey, kena faham. Dan fakta yang sebenarnya yang saya nak terangkan, walaupun Yang Berhormat batu tak ada, kerana persepsi yang telah beri kepada rakyat, kononnya kami ni zalim dan sebagainya. Yang sebenarnya ini di antara pemaju dengan pihak mahkamah. Kami hanya facilitate. Jadi saya tak payah teruskan lagi berkenaan Kampung Cubadak. Saya nak masuk kepada kampung Kampung Railway. Untuk makluman ahli Yang Berhormat daripada Batu juga, Kampung Railway terlibat dengan program pembersihan setinggan dan projek pembangunan oleh Sentul Raya Sdn Bhd. Operasi pembersihan telah dijalankan pada 26 Disember 2013. Semua penduduk yang terlibat telah mengosongkan tapak dan pemindahan berpindah keluar. Untuk makluman ahli Yang Berhormat daripada Batu, kita telah beri pampasan dalam bentuk subsidi pengangkutan sebanyak 18,000 tiap seorang keluarga yang tinggal di Sentul Raya, dan tawaran pembelian rumah kos rendah dengan harga 42,000. Di atas ini juga, pihak pemaju telah bersetuju untuk membayar sewaan bulanan sehingga rumah siap di Sentul. Sebelum mereka nak pindah, pemaju akan bayar sewaan ini yang kita pindahkan mereka sementara ini di PPR Bukit Jalil. Adakah ini merupakan satu kerajaan yang zalim? Inilah masalah. Kadang-kadang bila tidak tahu perkara yang sebenarnya, maka macam-macam tumahan telah dibangkitkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerana pada saya, pembangkang ni dia pandai bercakap tapi tak pandai bekerja. Kami hanya yang terus bekerja untuk memastikan bahawa rakyat dapat keselesaan. Ya, Menteri mencelah. Nanti kejap. Saya nak cari seputih berjawapan ni. Saya sayang kepada seputih tak sayang saya. Ni masalah. Sekambut. Nak mencelah lagi boleh tak, Menteri? Saya bagi dia. Saya bagi sekambut. Ya, terima kasih Menteri. Kota Raja. Ya, ini Sila Sekambut. terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ini berhubung dengan kenyataan Menteri tadi, kata Menteri sayang kepada pegawai DBK yang bertengkur rumus. Ya, sini saya ada satu isu yang baru-baru ini. Jawatan kuasa kira-kira wang negara dan juga laporan Ketua Audit Negara tahun lepas, dia telah menyatakan DBKL tidak mengutip lesen papan iklan selama 10 tahun dan sebanyak 128 juta. Jadi saya nak tanya, adakah ini boleh diselesai dengan menubuhkan satu jabatan unit audit itu saja? Macam mana siapa yang mengutip bayaran lesen ini sebanyak 10 tahun? Takkan tidak laporan polis dibuat atau MACC dibuat? Siapa yang mengutip dan siapa yang menghalang papan iklan itu daripada diroboh untuk 10 tahun? Terima kasih Yang Berhormat daripada Sekambut di atas keperhatian. Yang sebenarnya kita sedang menyelaraskan masalah-masalah yang seperti yang apa ini disebutkan oleh Yang Berhormat daripada Sekambut. Satu jawatan kuasa khusus telah pun saya tubuhkan untuk kita melihat semula kutip iklan, cukai iklan, kutip cukai pintu, semua segala cukai. Dan saya berkeyakinan, beri saya sedikit masa lagi dan kita akan selesaikan masalah ini dengan secepat mungkin. Tapi kalau Yang Berhormat mengatakan bahawa pegawai-pegawai saya telah mengutip untuk koncek atau untuk kocek mereka sendiri, saya nak beritahu itu tidak benar. Kerana kita ada cara kita untuk melihat, dan kalau mereka melakukan itu, kita akan buat laporan terus kepada pihak yang berkuasa SPRM untuk mengambil tindakan. Itu saya janji. Okey? Untuk makluman Yes, madam. Okey, terima kasih. Saya cuma nak pengesahan daripada Menteri. Kampung Cubadak ni dulu, adakah ia Malay Reserve? Adakah ia tanah simpanan Melayu?
Saya terpaksa untuk makluman yang berhormat daripada Kota Raja. Setahu saya, tapi saya kena check. Setahu saya di wilayah Persekutuan tak ada banyak Malay Reserve. Yang ada Kampung Baru. Yang kedua kawasan di Kiara, sebahagian di Kiara. Di Cubadak ni saya tak berapa jelas. Saya akan beri dengan secara bertulis. Okey. Sebab maklumat ada pada saya, dulu kampung reserve, tanah reserve Melayu. Kalau bagi, ia benar, di mana gantinya? Saya akan cek. Okey, insyaAllah. Okey, saya nak beritahu kepada yang berhormat Seputih berkenaan dengan pembangunan rumah mampu milik. Densiti, kepadatan, yang berhormat telah bangkitkan, yang telah kami luluskan. Dan untuk maklumat yang berhormat, satu kawasan telah kami luluskan sebanyak ada kepadatan kepada 512 orang seekar. Pemaju telah mengemukakan TIA ataupun kajian impak aliran trafik kepada Bandar Kuala Lumpur yang telah diluluskan. Walau bagaimanapun, pihak pemaju perlu menaik taraf 5 buah lampu isyarat di kawasan pembangunan yang menghubungkan jalan utama bagi melancarkan aliran trafik di kawasan projek. Antara jalan yang terlibat untuk maklumat yang berhormat ialah Jalan Sinar, Jalan Cahaya. Bagi pembangunan 3 blok kondominium di Jalan Gembira dan Jalan Awan Besar pula untuk maklumat yang berhormat, Bandar Kuala Lumpur telah mempertimbangkan cadangan bagi menambah kepadatan penduduk daripada 60 seekar kepada 320 orang seekar, serta pembangunan 3 blok kondominium 277 unit di atas lot 9582 Jalan Hijau, Taman Overseas Union, Mungkin Petaling, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jawatan Kuasa Pusat setempat pada 14 Oktober telah memutuskan cadangan pembangunan tersebut diluluskan dengan pindaan. Pemaju dikendaki mengemukakan plan-plan pindaan dengan mematuhi kehendak-kehendak teknikal perancangan untuk dipertimbangkan semula di mesyuarat Jawatan Kuasa Pusat setempat. Jadi belum lagi. Sabar. Kita akan pertimbang. Sekejap, Dewan. Dan kita berdasarkan kepada plan Dewan Bandar Kuala Lumpur. Zon untuk tanah bagi tapak ini untuk pembangunan kediaman. Bagi pembangunan 2 blok Pasarpuri servis 31 tingkat di Jalan Robson pula, perintah pembangunan telah dikeluarkan pada 25 Oktober 2013. Bagi pembangunan 2 blok Pasarpuri servis 31 tingkat di atas 7 tingkat podium dan 2 aras basement tempat letak kereta. Kelulusan ini diberi selaras dengan plan Kuala Lumpur 2020 yang menetapkan zon guna tanah bagi tapak ini untuk pembangunan perdagangan. Okey, Yang Berhormat Seputih, ini ada. Ya, memang ada banyak masalah. Yang Berhormat Menteri, yang tentang itu di Taman Naga Mas itu, kerana Yang Berhormat Menteri telah beberapa kali kata, oh itu trafik yang masuk ke rumah mampu bilik sana tidak akan melalui Taman Salak Selatan. Tapi ini cakap saja, tak ada hitam putih, dan penduduk sana memang tak tulis beberapa kali kepada pegawai DBKL, tapi untuk panggil satu mesyuarat. Tapi tak ada mesyuarat, tak ada confirmation, cakap saja. Okey, Muhammad. Yang kedua tadi, semalam Dato' beritahu saya yang tadi yang di dekat OUG sana, Overseas Union Garden itu, projek itu tidak akan jalankan. Sekarang saya dengar belum lagi ia akan dijalankan, dan tempat tu memang tidak sesuai. Di tepi jalan mungkin boleh bekas Yang Berhormat Menteri sebagai bekas Ketua Bahagian UMNO Seputih, mungkin boleh ikut saya pergi sana tengok, boleh? Yang sebenarnya untuk maklumat Yang Berhormat, saya semalam saya telah pergi kawasan Yang Berhormat. Saya telah lihat dan percayalah, saya akan pastikan bahawa kesesakan-kesesakan seperti Yang Berhormat telah sebutkan, kita akan cuba menyelesaikan kesesakan ini dan kita akan pantau pembangunan-pembangunan yang akan dibangunkan semula, dan kita akan berbincang dengan pihak Yang Berhormat. Kalau pihak Yang Berhormat tidak bersetuju, kita akan beritahu kepada rakyat Seputih, Yang Berhormat Seputih tak setuju pembangunan. Okey, we will do that. Okey, thank you very much. Tuan Ketua, Kementerian Bidang Persekutuan mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua ahli Yang Berhormat. Rumah mampu bilik. Sikit. Dah habis lah. Sikit. Yang lain tu saya jawab tulis lah. Ya, sikit. Rumah mampu bilik. Okey, di kawasan Parlimen Segambut, tiada rumah mampu milik, tiada pun PPR flat. Jadi soalan saya kepada Menteri, mengapa Segambut dianaktirikan? Ya. Menteri, sambung sikit. Menteri, Yang Berhormat Segambut kawan saya. Saya tak pernah nak tirikan Segambut. Masalah dia tanah. Kita sedang cari tanah, dan selain daripada itu untuk makluman Yang Berhormat DBKL kaya. Untuk makluman Yang Berhormat juga, pemaju-pemaju yang baru
yang nak membuat pembangunan. Saya kenakan syarat. Kerana saya beri mereka plot ratio yang lebih tinggi dengan syarat bangun rumah murah, bangun rumah sederhana murah, bangun rumah mampu milik. Itu saya kenakan syarat. Pemaju-pemaju yang akan datang daripada Serabut, believe me, dengan izin Tuan Betul, Menteri. saya akan pastikan bahawa kita akan bangunkan. Bukan saya nak tinggikan Serabut, saya pun nak pembangunan di Serabut, kerana demografi di Serabut ini pun imbalance, tak balance dengan sebenarnya. Saya perlu kepada kawasan-kawasan perumahan yang dicampur 50% Melayu, 30% Cina, 20% India, satu Malaysia. Okey. Menteri, kecil je. Habislah, sudahlah. Ada lagi. Saya tanya tentang SPAT. Okey, saya bagi seputih lah, seputih. Terima kasih. Kakak dulu Wah, Menteri tidak jawab tentang saya cadangkan. Minta DBKL adakan perancangan bersama dengan SPAT dan juga Rapid KL Bus dan sebagainya. Kerana yang tadi kalau kita dengar daripada yang Muhammad Menteri, banyak kondominium rumah mampu milik semua orang dari Selangor akan duduk di Kuala Lumpur sekarang. Jadi, macam mana dengan pengangkutan awam? Kerana mereka tak suka Selangor. Nah, okey lah. Tak apalah. Tak ada. You know apa ni untuk makluman yang berhormat daripada seputih? Memang ada. Kita ada mesyuarat. Tiap-tiap 2 minggu sekali, paling sedikit 2 minggu sekali, kita memang mesyuarat dengan semua agensi seperti SPAT dan sebagai agensi-agensi yang lain. Di mana kita nak menyelesaikan masalah-masalah yang diselesaikan khususannya untuk memberi pengangkutan awam yang efisien. Yang berhormat, kalau kansel boleh sikit mencelah. Saya bagi Doktor tinggi pun nak bercelah jugalah. Ya, kapal. Dia berpusing-pusing ni jawapan ni. Kapal. Ini bas dulu. Sekejap. Bas akan diselesaikan, jangan bimbang. Bukan, bolehkah minta SPAT? Yang Mungkin ada. berhormat, Ni, Yang Muhammad, tak boleh macam ni Yang Muhammad. bukan di Bukit Kota tinggi Jalil. bercelah sikit boleh. Ada pasal PPR di Bukit Jalil, tak ada bas. Saya sendiri telah arahkan di mana di BKL menyediakan bas secara percuma untuk mengangkut rakyat daripada PPR tersebut untuk pergi ke LRT station. Kita akan selesaikan masalah for Ya, free, you know. Dengan izin. Ya, Muhammad. Speaker. Speaker. Ya, silakan. Habis. Yang Muhammad Menteri ini kena mengenai dengan tapak warisan Vivekananda Ashram. Saya Yang berhormat, ingin menekankan kat Yang sini. berhormat, nanti Yang berhormat. Sebelum Yang berhormat terlanjur, saya tahu, saya boleh jawab. Dan saya nak minta Tapak itu bukan saya telah bersetuju kalau tapak itu tapak warisan, kita tidak akan beri kita minta untuk dipecahkan. Yang masalahnya banyak persepsi yang telah disebut di mana itu kononnya tapak warisan. Yang sebenarnya dia bukan tapak warisan. belum digazetkan. Belum digazet. Bila belum Menteri, digazetkan, Menteri. maknanya bukan tapak warisan. Ya, Menteri, Kalau itu yang digazet, saya baru kita minta tahu. Kalau dah Menteri digazet, okey. meneliti sikit. Itu yang berhormat, Saya sila minta cakap dengan menteri berkenaan, tak ada kena mengenai dengan saya. Saya Pada minta saya, Menteri meneliti. kalau ada pembangunan nak dibangunkan dalam kawasan Saya tersebut, minta Menteri kalau dia meneliti. bukan gazet Ya, that's heritage, why. Yang kita akan berhormat teruskan. Pelancong Okey? hari ini pergi melawat. Ya, sudah. Ya, sudah. Sementara dalam Persekutuan, ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua kawan-kawan saya Yang berhormat, yang telah memberi pandangan, cadangan yang saya pasti akan membawa satu keadaan yang lebih baik untuk kementerian saya. Ya. Saya berjanji apa teguran-teguran itu akan saya lihat dan kita akan perbetulkan. Yang Sekian, berhormat Menteri, terima kasih. Kuala Kansal. Saya jemput. Habis dah. Ya. Terima kasih Menteri, saya jemput Kementerian Sumber Manusia.